Kim Jong-un's brother enters the terminal, unaware that two female assassins are also at the airport. Kalau hari ni semuanya lancar, satu dunia akan kenal kau. You will be a famous actress. So guys, basically Siti Aisyah ni dah lama impikan untuk jadi seorang pelakon yang terkenal guys. So sekarang nama Siti Aisyah ni basically memang terkenal dekat seluruh dunia. Tapi bukan seperti yang dia nak. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind kepada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan di Google Podcast. Okay, korang boleh cari The Segment Podcast. So guys, malam ni guys, malam crime unit. Dan hari ni aku ada satu cerita pasal seorang perempuan yang bernama Siti Aisyah, dan macam mana Minah ni boleh terjebak dengan satu kes pembunuhan Kim Jong-nam. So guys, so basically before aku nak cerita lebih pasal kes ni, jom kita semak dulu background Kim Jong-nam. Okay, so basically orang kata siapa mamat ni sampai orang kata pembunuhan dia ni dirancang. So untuk pengetahuan korang Kim Jong-nam ni sebenarnya anak sulung kepada Kim Jong-il, pemimpin tertinggi Korea Utara sekitar tahun 1994 hingga 2011. So basically Kim dilahirkan pada 10 Mei 1971 di Yongyang, Korea Utara, dan meninggal dunia pada 13 Februari 2017. And guess what guys? Dia meninggal ataupun dia menghembuskan nafas dia yang terakhir di KL guys, di Kuala Lumpur. Tapi guys, walaupun ramai yang dah jangka yang dia akan mewarisi legasi ayah dia sebagai pemimpin, basically Mamat Kim ni dia langsung tak ada sokongan guys. Langsung tak ada sokongan dan tidak lagi digemari. Okay, fell out of favor guys. So basically kemudian Kim ni dibuang daripada negara dia sendiri, iaitu Korea Utara. Dan kalau nak cerita pasal usul dia ni, ibu Kim ni seorang pelakon filem. Jadi basically kelahiran Kim Jong-nam ni pula dirahsiakan, especially kepada Kim yang pada masa tu adalah pemimpin tertinggi Korea Utara. Jadi Kim Jong-nam ni dia basically dijaga oleh ibu, kira aunty dia lah. Dijaga oleh aunty dia, dan dia habiskan orang kata waktu kanak-kanak dia dalam keadaan yang orang kata serba mewah guys. Serba mewah kan, minta apa semua benda dia dapat. Tapi dia kemudiannya dihantar ke Moskow untuk bersekolah pada tahun 1980-an, dan dia bersekolah di sekolah antarabangsa di Moskow dan Geneva. So by the way guys, Kim ni dia ada satu reputasi sebagai orang kata lelaki yang suka berjudi, suka lepak-lepak sambil minum arak, and dia suka buat casual sex dengan ramai perempuan guys. Ini dia punya perangai, punya PL dia ni. Tapi dalam mana dia punya PL macam tu, dia ada sisi soft dekat dalam diri dia ni. Basically, Kim ni dikenali kawan-kawan dia sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dan juga seorang yang bertimbang rasa. Biasalah tu guys, semua orang ada dia punya baik dia, ada dia punya buruk dia kan. So basically Kim ni pun tak terkecuali lah. Jadi ramai kenalan Kim ni bersependapat mengatakan yang Kim ni orang kata sangat lantang dengan pendapat dia bahawa Korea Utara harus diperintah dengan lebih liberal kan. Dia memang very loud dengan dia punya opinion lah. Mungkin pasal benda ni lah orang kata jadi punca ataupun jadi api pencetus kepada kejadian tragis yang menimpa Kim di KLIA pada tahun 2017. Okay guys, so selepas abang tiri dia Kim Jong-un kira naik pangkat jadi pemimpin tertinggi Korea pada tahun 2011, Kim Jong-nam ni dilaporkan ada beritahu kat kawan-kawan dia yang dia rasa diri dia ni dah tak selamat dah. Dia rasa yang diri dia tak selamat
dan dia jadi bimbang, dia jadi takut, dia jadi worry yang dia akan dibunuh. Tapi masa dia cakap benda ni adalah 6 bulan sebelum dia dibunuh dekat KLIA. Rupa-rupanya guys, apa yang Kim ni ramalkan ataupun apa yang Kim ni expect, benda tu betul-betul terjadi dekat dia masa dia dekat KLIA. Kim Jong Nam ni dia sampai dekat Malaysia pada 6 Februari 2017 dan dia pergi ke sebuah resort di Langkawi pada 8 Februari. And then pada 13 Februari, sehari sebelum Valentine's Day, okay, lebih kurang dalam pukul 9 pagi, si Kim ni dia kena attack guys. Dia kena attack dengan 2 perempuan, iaitu seorang daripada Vietnam dan seorang lagi perempuan daripada Indonesia menggunakan VX Nerve Agent. Masa dia kena serang tu, dia kena serang dekat-dekat dengan kios self check-in dekat level 3 di Pacha Hall. Level 3 di Pacha Hall KLIA 2. Kepada siapa yang tak tahu VX Nerve Agent ni apa benda? So VX Nerve Agent ni adalah satu senjata kimia yang diharamkan oleh Chemical Weapons Convention pada tahun 1993. Bahaya guys benda ni So basically lepas dia kena serang, si Kim ni sempat melaporkan ataupun memaklumkan kepada seorang receptionist dekat airport. Bila dia kena serang tu, dia sempat lagi kan bagi tahu dekat satu receptionist dekat airport. Dia kata, aduh, ada orang tarik aku dari belakang, kata kan. Ada orang tarik aku dari belakang. Dia simbah muka aku dengan air kan. Ada perempuan tutup muka aku dengan kain basah, dia cakap. Dalam keadaan panik tu dia cakap benda-benda macam tu. Dan selepas tu si Kim ni diberi rawatan secara serta-merta di airport di Menara Medical Clinic. Satu nurse yang bernama Rabiatul Adawiyah Muhammad Sofi dan satu doktor iaitu Dr. Nick Muhammad Azrul Arif Raja Azlan. Diorang ni lah yang kemudiannya beri keterangan bahawa Kim ni nampak macam berpeluh-peluh dan dalam kesakitan yang teramat sangat. And Kim ni pula dia macam dah tak mampu nak bagi respon yang sepatutnya. Okay, bila doktor suruh dia respon, dia tak boleh respon. So basically last si Kim Jong Nam ni disahkan meninggal dunia semasa dia dipindahkan daripada airport ke Putrajaya Hospital. So tak silap masa dah on the way nak ke Putrajaya Hospital tu, he was pronounced dead. Untuk pengetahuan korang guys, si Kim Jong Nam ni, so basically dia ni travel selalu pakai nama samaran. Nama samaran dia adalah Kim Chol. Okay, bukan kimchi, Kim Chol. Okay, lepas dia mati, dekat dalam backpack dia ada lebih kurang dalam 100,000 USD tunai dan 4 keping pasport Korea Utara, dan semua pasport tu atas nama Kim Chol. Maknanya dia punyalah 4 pasport ni kan. So kemudian guys, pada 15 Februari, our efficient PDRM tahan seorang perempuan Vietnam yang bernama Duan Thi Huong di KLIA berkait dengan serangan tu. So Hong ni pula, macam mana diorang dapat tangkap si Hong ni? So basically diorang PDRM dah check CCTV footage dan sebagainya. Okay, dia dikenal pasti daripada CCTV footage. Okay, so besoknya pula seorang lagi perempuan yang berwarga negara Indonesia yang bernama Siti Aisyah ditahan dan dikenal pasti sebagai suspek perempuan yang kedua. So basically diorang check the CCTV footage, 2 perempuan, satu Vietnam, satu Indonesia, diorang tangkap on 15 of February. Cepat gila PDRM buat kerja So bila Huang berikan keterangan dekat pihak polis, si Huang ni cakap ada 4 lelaki yang travel dengan diorang ni untuk buat prank dekat si Kim ni. So basically macam mana Huang ni kena buat prank ni, Huang kena sembuhkan muka Kim dengan cecair yang tidak dikenali, and then si Aisyah ni pula kena serkup muka si Kim ni pakai sapu tangan. Basically dapatlah orang kata dilihat daripada CCTV yang Huang dan Aisyah ni bergegas ke tandas berlainan sejurus selepas buat serangan tu, ataupun sejurus selepas buat prank tu lah. So lepas tu pada 17 Februari, pihak polis berjaya menahan seorang lelaki warga negara Korea Utara yang bernama Ri Jong Chol. So guys, by the way, Ri ni dia menetap kat Malaysia dan dia ni adalah seorang pekerja IT untuk syarikat yang bernama Tombo Enterprise. So anyway guys, berbalik pada Siti Aisyah. Siti Aisyah ni dia basically dah berada dekat Malaysia ni sekurang-kurangnya dalam sehari 2 sebelum pembunuhan tu berlaku untuk sambutan birthday kawan-kawan dia. So basically untuk diceritakan dengan lebih lanjut, si Aisyah ni basically dia seorang janda lah yang bekerja sebagai tukang urut di salah satu spa di Kuala Lumpur. Dia ni basically dia ni selalu balik kampung, jumpa mak dia, jumpa anak dia. So ada one day tu dia bagi tahu mak dia yang dia dah dapat kerja baru yang lagi best, yang lagi baik.
which is dia kena jadi pelakon untuk video prank untuk Chinese punya market. So itu dia bagi tomak dia kan. So tapi guys, lepas Huang dan Aisyah kena tangkap ni, diorang mati-mati cakap dekat polis yang diorang ni buat kerja prank je. Diorang mati-mati sehabis baik diorang cakap ni yang diorang buat kerja prank je guys. Diorang disuruh buat prank untuk show TV kat orang sekitar area KLIA. Tapi Kim tu adalah sebenarnya sasaran diorang. So yang sadis ni pula, yang paling sedih ni pula, si Huang dengan Aisyah ni, diorang ni orang kata dijanjikan dengan 100 USD. Okay, $100 USD untuk dibagi ataupun untuk diberikan dekat diorang selepas diorang dah siap buat prank ni. Lepas diorang dah spray muka, dah tutup muka apa semua, lepas diorang dah settle dia punya prank, they are promised to give, akan diberikan 100 USD kat diorang ni. Lepas diorang dah settle kerja diorang, orang yang in charge untuk bagi dia 100 USD pun lesap. Diorang tak pernah terima langsung guys pembayaran tu. So korang bayangkanlah betapa orang kata, betapa sia-sianya perbuatan ataupun betapa sia-sianya so called prank daripada si Huang dengan Aisyah ni. Bak kata orang Melayu umpama ayam terlepas tangan bau tahi. Aduh kan. So kalau korang nak tahu Aisyah ni direkrut pada Januari 2017 oleh seorang recruiter ataupun scout yang bekerja dengan suspek dari Korea Utara. Okay, seorang daripada suspek tersebut adalah Ri Ju-woo. So guys, basically sejak si Siti Aisyah ni diambil kerja ataupun direkrut, Aisyah dah buat prank lebih kurang dalam 10 kali dah dia dah buat prank ni. Dia diterbangkan ke Phnom Penh untuk buat prank sebanyak 3 kali dengan bayaran 200 USD. Tapi kau tahu tak prank-prank macam mana yang dia buat dekat sana? Basically dia kena pergi dekat mana-mana random lelaki. Okay, sasaran prank dia lah, cari lelaki random, pegang muka lelaki tu ataupun cium pipi lelaki tu. Lepas dah settle prank tu, dia kena minta maaf dan kena cepat-cepat lagi. Itu dia punya prank show lah. So pada hari kejadian tu, Ri Ju-woo ni inform Aisyah yang akan ada pelakon perempuan dengan pelakon lelaki baru yang akan join dorang untuk buat airport prank show. So si Ri ni pun dia gambarkan pelakon lelaki ni macam mana. Pelakon lelaki baru, gemuk, botak, bawa beg hitam dan berjaket. So basically apa benda yang si Ri dah describe pada si Aisyah ni memang sebiji sepadan dengan gambaran Kim pada hari kejadian. There's one more information. Basically satu foto seorang lelaki yang bernama James dijumpai dalam telefon Siti Aisyah yang kemudiannya dikenal pasti sebagai Ri Ju-woo. So Ri Ju-woo ni dicari oleh pihak polis, tapi lelaki ni pun pandai. Dia pun basically bila polis cari, lelaki ni pun dah lari dan lepak dekat kedutaan Korea Utara. So next pada 19 Februari, polis Malaysia menamakan 4 orang lagi lelaki warga negara Korea Utara. So basically diorang ni yang tinggalkan Malaysia just right after the attack. Okay, selepas serangan tu diorang terus tinggalkan Malaysia dan diorang ni dikenal pasti sebagai Ri Ji-hyun 33 tahun, Hong Song-hak 34 tahun, ada seorang nama Oh Jong-gil 55 tahun, and then dia ada seorang lagi nama Ri Jae-nam 57 tahun. Alright. So pada waktu tu guys, Ketua Polis Negara kita Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata yang pembunuhan tersebut adalah satu usaha terancang guys. Okay, dan 2 orang perempuan yang ditahan dah pun dilatih untuk laksanakan serangan tu. So si Aisyah dengan si Huang ni macam pelik lah kan, bila masa yang diorang ni kena train untuk buat serangan-serangan macam ni. Dan si Aisyah dan Huang ni berulang kali mengatakan yang diorang tak buat benda ni guys. And basically Tan Sri Khalid pada waktu tu pula mendakwa yang 2 perempuan ni pula sebenarnya memang diorang dah tahu yang diorang handle bahan-bahan beracun ni guys. Memang diorang handle bahan-bahan. Basically si Huang dengan Aisyah ni memang tahulah yang basically apa benda yang diorang pegang tu adalah bahan kimia, bahan yang sangat beracun kan? So seterusnya guys, pada 28 Februari kedua-dua si Huang dengan Aisyah ni dituduh membunuh yang orang kata membawa hukuman gantung mandatory sampai mati. So basically pada 3 Mac satu-satunya suspek Korea Utara yang ditahan di Malaysia, Ri Jong-chol yang aku cakapkan tadi tu, yang kerja dekat Tombo Enterprise tu, dia dibebaskan dan diusir sebab kekurangan bukti daripada pihak kita. Kita tak ada valid proof yang menunjukkan si Mamat ni terlibat kan. So dia diusir keluar. 2 minggu lepas tu guys, pada 16 Mac, okay, Interpol, okay, pihak Interpol telah keluarkan red notice bagi 4 warga negara Korea Utara yang lari
ke Pyongyang. Atau bagi korang semua yang tengah menonton ni, yang korang tak tahu apa red notice ni apa benda. So basically red notice ni hanya boleh dikeluarkan oleh pihak Interpol bagi pelarian yang dikehendaki, sama ada untuk pendakwaan ataupun untuk menjalani hukuman. Okay? So red notice ni adalah permintaan kepada pihak penguatkuasaan di seluruh dunia untuk menjejak dan menahan seseorang yang menunggu proses penyerahan pending extradition, serah diri atau tindakan undang-undang yang serupa. So lain macam sikit red notice ni kan. So basically benda ni Interpol je yang boleh buat kerja. So selepas semua tu guys, perbicaraan kes pembunuhan oleh Siti Aisyah dan Huang ni mula pada 2 Oktober 2017 yang bertempat di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor. Dr. Raja Subramaniam, seorang ahli kimia yang ada PhD dalam analisis kimia senjata, dari Swedish Defence Research Agency FOI, memberi keterangan bahawa kesan ejen saraf ataupun nerve agent yang VX yang diorang pakai tu didapati ada pada kedua-dua tertuduh. So ahli patologi kimia time tu pula, nama dia Nur Aisyah Othman, bagi tahu kepada mahkamah yang ujian terhadap sampel darah Kim menunjukkan tahap enzim yang sangat rendah per liter. So basically guys, keadaan ni hanya boleh diakibatkan oleh racun seperti racun serangga ataupun racun si ejen saraf ni lah, si VX nerve agent ni. Apparently kedua-dua peguam bela Aisyah dengan Huang ni sama-sama bersetuju bahawa anak guam diorang ni tak tahu yang diorang ni handle bahan-bahan beracun dan dijadikan kambing hitam ataupun scapegoat. Lagi-lagi dengan ketiadaan 4 suspek warga Korea Utara semasa perbicaraan tu. So guys, hampir 2 tahun guys hampir 2 tahun, pada Mac 2019 Siti Aisyah dilepas tanpa dibebaskan. Korang dengar Siti Aisyah dilepas tanpa dibebaskan selepas tuduhan membunuh yang dikenakan ke atasnya digugurkan. Maksud dia guys ni, Siti Aisyah ni masih boleh dituduh semula kalau ada bukti-bukti baru. Kalau pihak polis jumpa bukti-bukti baru, dia boleh disabit balik ataupun dia boleh dituduh balik. Sebab itu dia cakap dia dilepas tanpa dibebaskan. Dilepas tanpa dibebaskan. Sebabkan macam ni lah, kalau diorang jumpa bukti-bukti baru, diorang boleh ambil balik Siti Aisyah. So nak dijadikan cerita, kedua-dua media daripada Indonesia dengan Vietnam kemudian berkata yang Siti Aisyah dilepaskan berikutan surat permohonan pelepasan Aisyah yang dihantar oleh kerajaan Indonesia yang tak henti-henti melobi pelepasan Siti Aisyah. So pelepasan Siti Aisyah ni guys, macam jadi faktor perangsang lah kepada Presiden Joko Widodo yang masa tu tengah dalam pemilihan umum Presiden Indonesia, pemilu. So Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kata Siti Aisyah ni tak sedar yang diri dia ni kena manipulate oleh pasukan risikan Korea Utara dan tak berniat langsung untuk bunuh si Kim ni. Walaupun ada permintaan yang sama daripada kerajaan Vietnam untuk membebaskan si Huang ni, nampaknya usaha diorang ni tak sehebat lah macam usaha si kerajaan Indonesia ni guys. Sebab kerajaan Vietnam sanggup, disebabkan kerajaan Vietnam ni sanggup menjadi host kepada Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara, untuk lawatan rasmi dan sidang kemuncak Hanoi bersama Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Februari 2019. Yang bestnya guys, yang paling bestnya, pihak pendakwa raya Malaysia menolak permohonan kerajaan Vietnam untuk melepaskan Huang dan nak perbicaraan diteruskan dengan penangguhan sehingga 1 April sebab keadaan kesihatan Huang masa tu dah tak berapa nak baik. So kalau korang nak tahu guys, Huang ni dilaporkan berada dalam psikologi yang tidak menentu sebab dia tak dapat nak tidur, tak dapat nak makan, tak dapat nak tidur selama 3 hari selepas si Huang ni dapat tahu yang tuduhan terhadap si Aisyah ni digugurkan. Guys. So apparently si Huang ni rasa macam diri dia kena tikam belakang lah, lebih kurang So si peguam bela kepada kedua-dua wanita ni pula pernah keluarkan kenyataan yang Aisyah dan Huang ni merupakan pawn dalam pembunuhan politik dengan kaitan langsung kepada kedutaan Korea Utara di KL. So guys, walau bagaimanapun pihak pendakwa gagal nak tunjukkan yang perempuan-perempuan ni, si Huang dan Aisyah ni ada niat untuk membunuh. Ini kerana di bawah undang-undang Malaysia, niat membunuh ni
adalah amat penting guys dalam pendakwaan kes bunuh. Niat tu penting. Okay guys, yang ni pula adalah quote ataupun kata-kata pesanan daripada Siti Aisyah masa dia ditermu ramah oleh media antarabangsa selepas pelepasan dia. Okay, so yang pertama, Siti Aisyah ceritakan bagaimana rasanya dipergunakan sewenang-wenangnya oleh pembunuh yang tak kisah sama ada dia hidup atau mati. And dia pun cakap lebih kurang macam, diorang kata diorang nak jadikan aku sebagai bintang filem. Aku rasa bodoh sangat sebab mudah percaya kat diorang ni. Aku tak kenal pun siapa Kim Jong-un ni sebelum ni. Aku tak tahu pun kat mana Korea Utara sebelum ni, kan? Jadi macam mana aku boleh terlibat dalam kes yang besar yang ada orang-orang penting ni? Aku cuma seorang perempuan yang dari desa ataupun daripada satu perkampungan yang sangat kecil. Aku percaya aku cuma buat prank. Itu je yang aku tahu. Okey, nombor 2. Okey, yang kedua, dijanjikan wang yang banyak dan berkemungkinan hubungan cinta. Siti Aisyah mengaku yang dia ni gelap mata dan terpesona. So dia pun cakap macam, aku boleh buat RM400 untuk kerja selama 15 minit. Kalau dekat tempat hotel yang aku kerja, aku boleh hanya dapat RM20 untuk satu pelanggan. James kata dia akan bawa aku pergi ke Amerika. Aku dah bagi pasport aku dekat dia, so dia boleh uruskan visa untuk aku. Jadi memang aku excited, memang aku happy. Jadi aku fikir inilah yang akan mengubah hidup aku dan aku boleh tinggalkan kehidupan lama aku di belakang. Aku mengaku aku suka James sebab dia handsome tapi pemalu dengan perempuan. Tapi sebab itulah aku hilang pertimbangan dan tak fikir nak soal dengan lebih terperinci pasal kerja baru yang aku nak kena buat tu. Sebenarnya semua itu latihan untuk satu misi yang sangat bahaya. Dan poin yang ketiga, Siti Aisyah dia menyesal guys. Okay? Dan dia cakap lebih kurang macam, aku harus menerima bahawa aku seorang yang mudah tertipu. Aku marah dan aku sedih dengan James sebab aku luahkan banyak perkara peribadi dekat dia. Tapi dia letakkan aku dalam situasi yang teruk dan dia tak kisah sama ada aku hidup atau mati. Dan yang keempat, si Aisyah ni dia nampak tergoda lah dengan kekayaan, kemasyhuran yang dia akan dapat secara tak wajar. Dan dia pun cakap macam, siapa yang boleh bayangkan orang yang macam aku yang cuma lulusan sekolah rendah, boleh menjadi terkenal di seluruh dunia. So macam mana guys? Apa pendapat korang tentang kisah Siti Aisyah kali ni? Okay? Korang mesti macam pelik kan? Aku sebenarnya nak cerita pasal siapa? Sebenarnya aku bukan nak cerita sangat pasal Kim Jong-nam ni. Aku nak ceritakan more pada angle si Siti Aisyah ni sebenarnya kan. Betul ke si Siti Aisyah ni memang tak tahu langsung? Dan orang kata dia ni macam konon-kononnya tertipu dengan janji manis? Ataupun dia ni memang seorang pelakon? Ataupun dia ni memang seorang pelakon yang padu, yang baik, yang macam dia selalu nak? Betul ke pembunuhan ni diarah sendiri oleh pemimpin tertinggi Korea Utara? Korang boleh tuliskan dekat ruangan komen atau join kita dekat Discord untuk sama-sama kita cerita pasal benda ni. So now guys, apa iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah ni? So maybe first things first kita jangan mudah percaya dekat sesiapa guys. Okay, benda-benda macam janji ni, orang kata nak bagi janji tu memang senang, tapi orang kata susah, orang kata nak fulfill ataupun susah nak tepati janji kan. And then kalau katalah benda tu nampak lagi best daripada sepatutnya tu, jaga-jaga guys. Mungkin tu semua ilusi semata-mata kan. If something is too good to be true, then it is most likely not good for you. So guys, aku rasa sampai situ sajalah untuk kita punya crime unit untuk hari ni. Till the next one guys. Assalamualaikum.